Okey, sebab masa kita sudah time, Masya Allah. Sekarang cuba belek je. Belek. Tengok tajuk yang ketiga, isteri bangkan Nabi marah itu biasa. Muka surat yang ke-10, nanti balik baca kat rumah masing-masing. Kemudian muka surat yang ke-15, cuba kita tengok Aisyah meninggi suara dengan Nabi. Dan ini adalah riwayat Abu Daud daripada hadis yang diceritakan oleh seorang sahabat Nabi berkenaan Sayyidah Abu Bakar. Bila dengar Sayyidatina Aisyah ada tinggi suara kepada Nabi, Sayyidah Abu Bakar masuk dalam rumah, terus angkat tangan nak tampar anaknya Aisyah. Sebab rumah Nabi ni bukan macam rumah kita zaman sekarang. Kalau bergaduh dalam rumah, jiran tak dengar. Tapi zaman tu kita tahu kecil je rumah Nabi, bukan ditutup dengan pintu yang kemas. Nak katanya tinggi suara Sayyidah Aisyah tu sehingga kan duduk luar rumah terdengar. Tetapi ini bukan menceritakan aib ataupun keburukan. Allah izinkan perkara begini berlaku untuk menjadi satu tauladan kepada kita. Ini bukan tentang nak buka aib ibu ummahatul mukminat, kerana ini antara wanita yang paling utama di syurga Allah. Allahu Akbar. Kita tengok ya yang dituliskan. Sayyidah Abu Bakar melulu ke arah Aisyah untuk menamparnya. Beliau berkata, "Mengapa kamu meninggikan suara terhadap Rasulullah?" Melihat keadaan itu, Rasul segera menahan beliau. Lalu beliau keluar rumah dalam keadaan marah kepada anaknya. Tatkala beliau keluar, Nabi bersabda, "Nah, tengok bagaimana saya selamatkan awak daripada seorang lelaki." Subhanallah, mulianya akhlak Nabi. Bila sahabat baiknya yang merupakan besan nak tampar anak dia sebab tinggi suara, dia bukan nambah-nambah, Rasul bukan nambah-nambah. Inilah perangai anak. Walaupun tu kawan baik Nabi, tidak. Nabi mempertahankan isterinya dengan pegang tangan Sayyidina Abu Bakar. Lalu Nabi sebut balik kepada Aisyah, "Ya Aisyah, lihatlah bagaimana aku mempertahankanmu daripada tangan lelaki." Allahu Akbar, subhanallah. Okey, kita belek lagi. Tengok muka surat 19, Nabi minta isteri tidak beri. Bila turunnya perintah Allah yang mengatakan bahawasanya kamu boleh bertangguh menggauli siapa sahaja yang kamu kehendaki antara mereka, dan boleh menggauli siapa sahaja yang kamu kehendaki. Lalu ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah, "Apa yang kau katakan kepada Rasulullah jika baginda minta izin? Jika baginda minta izin untuk tidak mahu menggaulinya?" Lalu apa jawapan Aisyah? "Aku katakan jika perkara ini terserah kepadaku, maka aku tidak akan utamakan orang lain berbanding diriku." Maksudnya ada perkara yang Rasulullah minta, Aisyah tidak beri. Maksudnya isteri ada hak melakukan hal demikian. Okey, kita tengok muka surat 21, Aisyah buat perangai untuk dapatkan perhatian Nabi, contohnya, Masya Allah. Okey, sekarang kita langkah sikit tengok pada muka surat yang ke-25, kisah keluar malam-malam Aisyah cemburu. Tapi sebenarnya sahabat-sahabat yang mati Allah sekalian, Okey, Rasulullah buntu Ummu Salamah, bantu Nabi cakna tentang anak-anak Ummu Salamah. Nabi dan Aisyah sakit kepala. Subhanallah, Allahu Akbar. Buka muka surat 148. 148. Okey, insya-Allah lepas ini adalah kisah yang terakhir, insya-Allah. Muka surat 148, tajuknya adalah Nabi dan Aisyah dua-dua sakit kepala. Dan walaupun begitu, Nabi tetap bergurau senda dengan isteri. Okey, Al-Qasim bin Muhammad berkata, Aisyah pernah berkata, "Aduh, sakitnya kepala saya." Muka surat berapa? 148. Jumpa tak? Aisyah sakit kepala, dia mengaduh. Tak salah kita mengaduh ya, "Bang sakitlah pinggang, bang sakitlah kepala." Itu bukan maksudnya tidak redha dengan ujian Allah. Aisyah pernah berkata, "Aduh," ini hadis sahih ya, riwayat Bukhari cerita ni. Aisyah pernah berkata, "Aduh, sakitnya kepala saya." Lalu Rasulullah pun bersabda, "Kalaulah awak mati sementara saya masih hidup, pasti saya akan mintakan ampun untuk awak dan mendoakan awak." Aisyah ni ngadu sakit kepala, Nabi pun kata, "Kalau awak mati, saya akan doakan awak dan minta ampun bagi awak." Tengok cara Aisyah jawab. Orang perempuan macam ni lah caranya. Wah, tambah berat lagi. "Awak memang suka kalau saya mati?"
Kalaulah betul jadi, mesti di hujung hari itu awak terus bersama dengan mana-mana isteri yang lain. Oh perempuan, oh kalau saya mati dulu, teruslah awak cari bini baru ya. Macam tu kan. Maksudnya cara kita sekarang menjawab macam ibunda kita jawab. Tak lari, tu perangai orang perempuan. Bahkan isteri Nabi kata, wah berat ni, awak memang suka kalau saya mati. Kalaulah betul jadi, mesti hujung hari, maksudnya mati siang, mati pagi, petang tu dah cari bersama dah dengan isteri-isteri yang lain. Nabi lalu bersabda, sebenarnya pun saya pun tengah sakit kepala. Nabi cakap, saya hendak sangat hantar orang untuk beritahu kepada Abu Bakar ataupun anaknya dengan pesanan. Bijak Nabi. Maksudnya dia kata, sebenarnya saya pun tengah sakit kepala, saya nak sangat hantar orang untuk beritahu kepada anak Abu Bakar. Siapa? Aisyah itulah. Bukan Nabi kata saya nak sangat hantar orang nak suruh cakap dekat kamu, tak, supaya bagi tahu kepada anak Abu Bakar tu. Bijak cara Nabi communicate kan. Biarlah apa orang hendak kata atau berangan apa sekalipun, namun saya pasti katakan Allah enggan dan orang beriman juga menolak. Maksudnya Nabi kata dia takkan buat macam tu lah. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebenarnya masa ni Nabi pun sakit kepala, dan kita tahu sakit para Nabi berganda berbanding sakit kita orang awam ataupun umat. Pernah Nabi demam, sahabat Nabi letak tangan di atas selimut, terlampau panas sampai angkat balik tangan. Lalu berkata, ya Rasulullah, terlampau panas. Maksudnya pegang selimut tu, bahang tu sampai angkat tangan. Lalu Nabi kata, begitulah ujian para Nabi. Dan kepanasan demam Nabi, para Nabi, sekali ganda berbanding demam orang biasa. Kalau kita demam berapa darjah Celsius? 40 contoh. Ibaratnya 80. Sekali ganda lagi, terlalu panas. Jadi bayangkan ketika Nabi sakit kepala, dengar isteri berceloteh dengan gaya macam tu, Nabi cuba berusaha menenangkan dan menjawab dengan cara bergurau senda. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, subhanallah, kalau kita belek-belek lagi dan sebagainya, nanti kan dekat luar sana ada buku warna merah ni tentang romantik rumah tangga Nabi SAW pun ada banyak sangat kisah-kisah yang membuatkan kita tersenyum dan menangis membaca perkara-perkara yang berlaku dalam rumah tangga Nabi SAW. Contohnya Nabi dan isteri berkongsi makanan, minum dan makanan berkongsi. Nabi akan minum, Nabi tanya, tadi minum kat mana? Aisyah mungkin cakap lah, minum belah sini. Kita kalau tanya, minum kat mana tadi? Belah sini. Okey, kita pun pusing, minum belah yang lain sebab rasa macam geli. Tapi tak, Nabi tanya, tujuan Nabi nak letak pada bibir yang sama. Sama juga Aisyah cerita, bila makan daging, Aisyah gigit. Lalu Nabi tanya, kat mana tempat gigit tadi? Sebab Nabi nak gigit di tempat yang sama. Luar biasa romantik. Dan Nabi biasa menggunakan kayu sugi. Nabi minta Aisyah guna dulu, kemudian dibasuh, dan Nabi guna burus gigi yang sama. Siapa kat sini biasa berkongsi burus gigi dengan suami? Ada yang terus tutup muka. Ustazah, bolehlah sekali-sekala, tapi lepas tu rasa nak ataupun basuh bersih-bersih dengan sabun semua barulah. Mungkin kita takkan mampu nak buat sampai tahap tu, tapi kalau boleh buat, sebenarnya ia bukan perkara yang saja-saja. Buiki ada banyak. Rasulullah untuk dapat kayu sugi zaman tersebut repih ataupun ambil batang kayu tetapi Rasul buat itu ada maksud, ada makna. Dan kalau kita buat, diberi pahala, sebab itu sunnah Nabi. Kalau kita baca lagi kisah-kisah romantik Nabi, antaranya cerita Aisyah radhiyallahu anhu diminta untuk sikat rambut Nabi. Muslimat kat sini kahwin dah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, pernah tak sikat rambut suami? Pernah ke tidak? Cerita ini daripada riwayat yang kuat. Rasulullah ketika berada di dalam masjid, kan Masjid Nabawi, rumah kan di sekeliling masjid. Nabi daripada tingkap rumah, sebab Aisyah ketika itu uzur, maka tak boleh nak keluar lah, sebab keluar je rumah, masuk masjid. Jadi Rasulullah panggil Aisyah dan menghulurkan kepala, hulur untuk disikat oleh Aisyah. Hulur kepala nak minta sikat. Adakah Nabi tak boleh sikat rambut sendiri? Boleh. Tetapi itu kaedah Nabi bermesra dengan isteri. Panggil wahai Aisyah, ulur kepala Aisyah pun sikat.
Mungkin ada yang kata, ustazah terlambatlah, dah tak ada rambut dah suami tu. Masya Allah, kan? Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dan diceritakan Aisyah juga isteri-isteri Nabi dan Rasulullah minta. Maksudnya dalam melayani suami ataupun isteri, boleh suami ajar, tolong sikat rambut, minta. Kalau suami isteri tu tak reti nak layan, suami ajar, tolonglah ambil, bagi sikat ni, sikat Sat. Kenapa buang tabiat ke ni? Bukan buang tabiat, ini sunnah Nabi. Subhanallah, isteri pun sikat, menangis suami, terharu. Dah dekat nak mati dah umur dah tua dah, kubur dah panggil dah, baru dapat amal sunnah Nabi. Sebab kita tak biasa buat sunnah Nabi sampai buang tabiat, kita kata. Lepas itu dipakaikan minyak wangi. Sayyidatina Aisyah cerita, kami para isteri biasa memakaikan minyak wangi kerana Nabi minta. Sebelum ihram, pakai sebelum niat ihram boleh, tak ada masalah. Lepas niat ihram tu yang haram tu. Jadi balik ni kan, berwangi yang di rumah. Jangan komplain je, bang ni awak ni hapak, bila nak pergi masjid kan main wangi. Ambillah minyak wangi, sapukan, itu sunnah Nabi. Allahu Akbar, subhanallah. Kalau kita tengok kan, Nabi dan isteri berkongsi bulu gigi. Ini kat kandungan je, saya baca kandungan, saya tak baca dah cerita. Nabi tidak pulang mengejut, nak balik jangan mengejut wahai para suami. Sebab itu adalah akhlak Nabi. Sebab sekarang lagi mudah, ada telefon, 10 minit lagi saya sampai ya, supaya isteri dapat bersiap-siap, tukar baju ke yang patut kan, pakai gincu ke, pakai minyak wangi. Kalau tak minyak wangi cap ikan goreng. Jadi suami cakap elok-elok, cakap bagi tahu berapa minit lagi nak sampai apa semua. Itu adalah satu bentuk akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok Nabi pun guna panggilan singkat. Nabi tanya khabar isteri setiap hari. Subhanallah. Nabi sikatkan, isteri sikatkan rambut Nabi. Aisyah pakaikan wangian bersama sebelum pergian lama. Bahagia tidak tunggu rumah selesa, Nabi rawat isi sakit. Nabi kalau isi sakit memang Nabi rawat. Nabi lapkan badan, Nabi bacakan doa, Nabi sediakan makan untuk isteri. Nabi ajak sembang, Nabi suka borak dengan isteri. Sampai Nabi pernah cerita-cerita yang panjang tentang 11 orang wanita. Panjang cerita dia. Jadi siapa yang nak jadi suami seperti Nabi sehingga dapat cinta Allah, dapat pengampunan Allah, kena belajar banyak, kena beramal. Sebab orang lelaki kadang-kadang berat mulut dengan isteri. Bila balik rumah bawa 3 patah ya. Sebab patah perkataan dah habis dah dekat masjid, dah borak. Ngekak kawan banyak patah yang keluar balik rumah. Makan, tu minum, tidur, ada. Yang lain tu angguk, gelem, Tapi akhlak Nabi berbeza. Bukan daripada Sayyidatina Aisyah, bahkan isi Nabi yang lain menceritakan Nabi suka ajak borak, Nabi suka berbual. Sebab Nabi tahu fitrah wanita suka borak. Allahu Akbar. Banyak lagi lah yang kita boleh tengok dalam buku ini. Masya Allah, Nabi SAW adalah contoh tauladan yang terbaik.